Force atau bahasa Melayunya adalah daya. Okey, kalau soalan tanya apa maksud force? Okey, dalam fizik kita tak boleh memberi maksud dalam bentuk formula walaupun awak akan berjumpa dengan beratus formula tapi awak tak boleh memberikan maksud dalam formula. Awak kena terjemahkan dalam bentuk ayat. Contoh. Okey. Contoh yang sebelum ni kita dah belajar pasal momentum, right? Momentum P sama juga dengan mv. So, bila soalan tanya, apa maksud momentum? Awak tak boleh tulis P sama juga dengan mv. Salah. Okay, awak kena terjemah dalam bentuk ayat. M ialah jisim, V ialah halaju. So, momentum ialah hasil darab jisim dan halaju. Okay. Contohlah. Okay. Untuk tajuk force. Okay. Untuk force. Kalau dia tanya apa maksud force? Force, awak jawab je. Tolak atau tarik. Perbuatan menolak ataupun perbuatan menarik. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah push or pull. Mana-mana perbuatan ni, salah satu perbuatan ni kalau kita lakukan, maksudnya kita memberikan satu daya. We give a force to the object. Okay. Okay, unit untuk force, unit SI untuk force ialah Newton. Okay. Newton simbolnya ialah N. N small letter. Capital letter, sorry. N capital letter. N small letter dah lain maksud. Okay, Newton. Okay, benda ni, force ni dijumpai ataupun dijumpai lah. Yang mula-mula diilhamkan oleh Sir Isaac Newton. Kalau awak kenal lah, pernah dengar kan Isaac Newton kan? Dia duduk di bawah pohon apple dan tiba-tiba buah apple jatuh ke bawah. So dia dapat dia terfikir kenapa buah apple tu boleh jatuh ke bawah. Apa yang menyebabkan buah apple tu jatuh ke bawah? Okay, bila dikaji, didapati bahawa buah apple tu jatuh ke bawah sebab ada satu daya yang menarik buah apple tu jatuh ke bawah. Itu daya graviti. Okay. Okay, sebelum kita pergi kepada formula untuk force, okay, kita nak tengok dulu. Okay, sebab kita berada di rumah sekarang, kita tak boleh buat eksperimen ni. Kita akan melakukan dua jenis eksperimen. Satu eksperimen ialah kita nak mengkaji hubungan antara A dengan F. A ialah acceleration. Acceleration adalah apa maksud acceleration? Pecutan. Right? Pecutan dengan daya. Lagi satu eksperimen adalah pecutan dengan M. M ialah jisim. Okey, kita tengok eksperimen pecutan dengan daya. Okey, tadi saya kata daya adalah apa-apa perbuatan menolak ataupun menarik. Contohnya awak tolak kawan awak. Awak nak naik tangga, kawan awak naik tangga tu lambat. So awak tolak dia daripada belakang. Maksudnya awak memberi satu daya kepada dia. Bila awak tolak, so kawan awak tu akan mengalami, dia akan bergerak ke hadapan dengan lebih pantas lah. Betul? So kita kata kawan awak tu mengalami satu pecutan. Okey, contoh eksperimen yang pertama, pecutan dengan daya. Pecutan dengan daya. Okey, contohnya kita ada satu kotak. Satu kotak, awak ada satu kotak yang berjisim M. Kita tak tahulah M tu. Okey, awak tolak seorang. Okey, Syahid tolak seorang. Kotak tu jisimnya M. Contohlah, kotak ni jisimnya 2 kilogram. Okey, Syahid tolak. Bila Syahid tolak, apa maksudnya Syahid telah memberikan satu daya kepada kotak ini. Okey. So bila tolak F, dia memberi satu daya lah. So kesannya apa? Kesannya ialah kotak ni akan mengalami satu pecutan. Dia akan bergerak dengan lebih laju lah sebab ada satu daya yang menolak dia. Betul tak? Katakan ialah pecutannya ialah A1. Okey, Syahid seorang je. Kotak jisim 2 kilogram. Okey. So, kotak ni mengalami pecutan A1. Kejap lagi, datang lagi seorang. Okey, ini tadi saya kata ini Syahid. Okey, yang kedua kat sini katakan Afiq. Afiq dengan Syahid datang. Afiq. Okey, Afiq dan Syahid sama-sama tolak kotak ni. Kotak yang sama, yang mempunyai jisim yang sama. So, kotak ni akan bergerak dengan pecutan yang sama ke pecutan yang berbeza?
mestilah kotak ni bergerak dengan pecutan yang berbeza. Dia bergerak dengan pecutan A2. Okey, saya nak tanya, antara situasi 1 dengan situasi 2, situasi mana yang memberi daya yang banyak? Situasi 1 ataupun situasi 2? 2. Situasi 2. Okey, sebab ada 2 orang, Afiq dengan Syahid tolak. Dua-dua dah bagi, Syahid bagi 1 daya F, Afiq memberi 1 daya F. So dah ada 2 F kat sini. Okey, so keputusan eksperimen ni ataupun aktiviti ni ialah kita dapati bila kita memberi daya yang lebih besar, daya yang lebih tinggi, akibatnya objek itu akan mengalami pecutan yang lebih tinggi. Betul ke tidak? Betul. Betul. Betul kan? So kita dapati Betul. A2 mesti lebih besar daripada A1. A2 ialah pecutan untuk situasi 2, A1 ialah pecutan untuk situasi 1. So A2 lebih besar daripada A1. So kita punya kesimpulan apa? Kesimpulan kita ialah daya yang kita berikan F adalah, ini tahu tak simbol ni? Simbol apa ni? Macam simbol alfa ni, tahu tak maksud simbol alfa tu? Tak. Alfa ni Okey, simbol alfa ni memberi maksud berkadar terus. Berkadar terus ataupun bahasa Inggerisnya ialah directly apa? Proportional. Okey. So kita baca tadi kalau dia beri ayat macam ni, so cara kita baca ialah F is directly proportional with acceleration. Daya berkadar terus dengan pecutan. Okey. Ini berkadar terus maksudnya. Okey. So kesimpulan kita adalah daya berkadar terus dengan pecutan. Maksudnya adalah pecutan ni akan meningkat jika daya yang kita beri pun meningkat. Ingat tak graf berkadar terus yang awak belajar first dulu? Berkadar terus macam ni. Ingat tak? Maksudnya kalau seorang naik, seorang lagi pun mesti naik. Seorang berkurang, seorang lagi pun akan berkurang. So, daripada aktiviti ni kita dapati bahawa kalau daya yang kita berikan tinggi, maksudnya pecutan objek tu akan meningkat kan? So, daya berkadar terus dengan pecutan. Force directly proportional with acceleration. Okey, boleh ikut pertama? Boleh. Boleh ya? Okey, ini eksperimen 1. Aktiviti yang pertama antara A dengan F. Okey, kemudian kita buat pula aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua kita nak tengok pecutan dengan jisim. Pecutan dengan jisim. Maksudnya apa? Okey. Katakan kita ada satu kotak, M dia ialah 2 kilogram juga. Okey, kat sini kita tolak, siapa yang nak tolak? Kat sini saya pakai, Muklis. Okey, Muklis tolak kotak tu. Okey, kotak tu akan mengalami pecutan iaitu A1 lah, tak kisahlah berapa kan. Okey, kemudian saya kata Muklis, awak ambil lagi satu kotak ni yang berjisim pun 2 kg juga. 2 kg. Saya doublekan jisim kotak. So tapi yang tolak Muklis seorang. So kotak ni mengalami pecutan tak? Mengalami pecutan iaitu dia sebagai A2. Okey, logiknya ataupun awak boleh bayangkan antara A1 dengan A2, situasi mana yang mengalami pecutan lagi tinggi? 1 ke 2? 1. 1 sebab jisimnya adalah kecil. Macam awak kat rumah, kan? Awak dah tolak satu kerusi, awak tolak seorang. Okey, dia mengalami pecutan. Okey, kerusi tu laju bergerak. Tapi kalau mak awak gandakan kerusi tu 2, apa jadi pada gerakan kerusi? Dia akan menjadi lebih perlahan kan? So, kita dapati bahawa bateri low. Sekejap. Kita dapati bahawa A1 lebih besar daripada A2, betul? Pecutan situasi 1 mesti lebih besar daripada pecutan situasi 2. So, kita punya conclusion apa dia? Conclusion kita adalah jisim
berkadar songsang dengan A. Jisim berkadar songsang dengan A. Ataupun apa maksud jisim berkadar songsang dengan A? Songsang, dia terbalik. Kalau jisim kita bertambah, maksudnya A kita akan berkurang. Ini maksudnya berkadar songsang. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah inversely proportional. Okay. So, kita dapati jisim berkadar songsang dengan pecutan. Maksudnya kalau jisim kita meningkat, makin berat, makin tinggi dia punya jisim, maksudnya pecutan ni makin berkurang. Kalau jisim kita bertambah 2 kali ganda, maksudnya pecutan objek yang akan bergerak tu akan berkurang 2 kali ganda. Okey. Berbeza dengan daya dengan pecutan tadi. Dia berkadar terus. Daya berkadar terus dengan pecutan. Kalau daya kita meningkat, maksudnya objek tu akan bergerak dengan lebih pantas, dengan lebih laju. Pecutannya akan meningkat. Okey. Okey. Dah ada 2 conclusion kan? F directly proportional dengan A. 1. M inversely proportional dengan A. M increase, A decrease. Jisim meningkat, pecutannya akan berkurang. Okey, so kita dah ada 2 conclusion. Okey, apabila kita gabungkan kedua-dua ni, pertama, A directly proportional dengan F kan, yang atas ni kan. Pecutan berkadar terus dengan F. Nombor 2, pecutan berkadar songsang dengan M. Pecutan berkadar songsang dengan jisim. Okay. So bila kita gabungkan, kita akan dapat macam ni. F directly proportional with M times dengan A. So bila kita pusing-pusing punya matematik, akhirnya kita akan dapat formula force, iaitu F equal to MA. Ini formula force yang awak kena ingat. F ialah force ataupun daya. M apa? M apa kelas? M Jisim. ialah jisim. M ialah mass ataupun jisim. Lagi satu A ialah apa? Acceleration. Pecutan. A ialah acceleration. Semelayunya apa? Pecutan. Okay. So formula yang paling penting dalam force ialah F equal to MA. Ini awak kena ingat. Formula yang seterusnya yang awak jumpa bila awak belajar fizik. F equal to MA. Okay. Apa hubungan F dengan M tadi? Sorry. Berkadar terus. F dengan, Apa hubungan A dengan F? A dengan F. Pecutan dengan daya. Berkadar terus. Berkadar terus. Apa hubungan A dengan M? Berkadar songsang. Berkadar songsang. Faham tak apa maksud berkadar terus dengan berkadar songsang? Faham. Faham. Okey, boleh ikut setakat ni? Boleh.